Hari ini kami nak mengajak anda bersama kami untuk mengupas topik dedah diri di media sosial, dan konteksnya hari ini adalah berkaitan dengan isu pornografi. Betul. Ya. Ketagihan pornografi, bagaimana kesannya terhadap anak-anak muda khususnya di Malaysia apabila kita melihat statistik yang Malaysia menunjukkan jumlah penonton video lucah tertinggi di Asia dan antara 4 tertinggi di dunia. Ini sangat-sangat membimbangkan terutamanya bagi saya, contohnya ibu-ibu muda. Baik, hari ini bersama dengan kita ada 2 orang tetamu, seorang di studio, seorang lagi sudah pun terhubung dalam talian. Pertama sekali kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Foni Damiati Hutagalong dari Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Apa khabar, Prof? Khabar baik, terima kasih Yana. Terima kasih kerana bersama kami, Prof. Dan kita juga bersama dengan Datin Prof. Dr. Mariani selaku pakar psikologi kanak-kanak Universiti Segi. Hai, Prof. Hai. Okey, Prof dan juga Prof. Kedua-duanya adalah rakan juga, ya? Ya, ya. Ya, Ibu Foni, khabar baik ya. Khabar baik Prof Datin. Okey, baik. Kalau kita lihat statistiknya, Prof Foni, ya, seperti yang Yana kongsikan, dan juga secara globalnya isu pornografi bukanlah satu isu yang baru, kan? Kalau saya lihat statistik, bagi kaum lelaki melebihi 90% yang kata addict, ketagihan pornografi, dan perempuan melebihi 60%. Jadi mungkin Prof boleh ulas mengikut statistik ini, apa yang boleh kita katakan, sebab berzaman-zaman kita asyik dengar isu pornografi ini. Ya, terima kasih ya Sugi. Pertanyaan ini sangat menarik ya. Bagaimana pornografi ini begitu dahsyat sekali di Malaysia ya. Saya rasa kerana kemudahan kita di negara kita ni sangat mudah ya mendapatkan gadget, sangat mudah teknologi ya, kita sangat senang. Handphone pun murah ya, dan satu lagi kebiasaan-kebiasaan yang kita banyak masa terluang ya, kita banyak masa terluang sehingga ramai lelaki ya, kadang-kadang suami-suami tertentu ya melayari laman-laman lucah yang tak sepatutnya ya, bahkan di rumah. Dia di rumah, kadang-kadang anak-anak pun sedar bahawa ayah sedang melakukan sesuatu yang kurang baik dan tidak baiklah. Okey, baik. Jadi pornografi ini sebenarnya satu tindakan yang tidak bermoral. Ya, ini masyarakat ya di luar sana perlu tahu ya, pornografi adalah tingkah laku yang tidak bermoral. Agama tiada satu pun kesan positif daripada pornografi. Dan betul apa yang Profesor Foni katakan tadi, sebab saya pun kan Sugi, saya ada terbaca di Twitter apa yang dikatakan oleh Profesor Foni itu juga ada dari segi saintifiknya juga, yang bagaimana ketagihan pornografi ini memberi kesan kepada mental seseorang, cara berfikiran, mindanya bagaimana terkesan akibat daripada ketagihan pornografi ini. Dan untuk itu Datin Prof Mariani mungkin boleh kongsikan juga dari sudut psikologinya kepada mereka yang ketagihan pornografi, apatah lagi mereka yang sedari kecil lagi, daripada zaman mungkin kanak-kanak lagi sudah terdedah dengan pornografi ini, dan ketagihan itu membawa sehingga mereka meningkat usia. Silakan Datin Prof. Okey, kalau kita lihat ya, kita tengok apa maksud pornografi dulu ya. Kita tengok pornografi ini sebenarnya ialah sama ada bahan itu dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk visual, dan tidak bukan adalah untuk orang kata untuk menaikkan keinginan nafsu seksual itu, sama ada niat itu baik atau tidak baik ya. Jadi yang menggunakannya ialah tidak kira umur, seperti yang Dr. Foni sebut tadi, Prof. Madya Dr. Foni sebut tadi. Kerana kita tengok kita sekarang dalam dunia digital, dan setiap mereka, baik kanak-kanak, memegang handphone itu. Jadi bila-bila masa mereka ada ruang dan mereka ada peluang. Jadi apabila mereka telah terdedah sejak daripada kecil lagi, mereka akan mempunyai keinginan itu walaupun sebelum usia akil balik. Okey. Jadi mereka suka melihat perkara-perkara yang menimbulkan keseronokan. Ya? Dan sewajarnya juga apabila kanak-kanak itu di peringkat umur kecil lagi dalam aspek psikologi psikoseksual, mereka memang ada keinginan tersebut. Cuma apabila telah masuk akil balik, dorongan nafsu seksual itu bertambah-tambah. Jadi apabila mereka melayari video-video visual yang boleh mendatangkan keseronokan berbanding dengan buat kerja rumah, kerja dapur yang mak-mak suruh, sapu sampah yang mak-mak suruh, lebih baik mereka melihat visual yang boleh mendatangkan keseronokan dan tanpa pemantauan
tanpa orang kata kawalan yang betul-betul mantap oleh ibu bapa, perkara ini akan menjadi satu ketagihan yang membawa kepada pemikiran yang hanya khusus untuk melayari laman-laman seseorang yang berkaitan dengan fotografi. Jadi ini mengurangkan tumpuan mereka untuk proses yang sepatutnya mereka ikuti, iaitu proses belajar, proses belajar sekolah dan juga untuk berinteraksi dengan keluarga. Kalau asyik dengan handphone, melayari handphone itu pada mereka lebih baik daripada bercakap dengan ibu, bercakap dengan ayah, bercakap dengan adik-beradik lain, yang akhirnya itu menjadi satu ketagihan. Dan percayalah, perkara ini boleh membawa kepada kes-kes gangguan seksual di sekolah. Jadi kita faham, jadi gangguan seksual ini puncanya ialah daripada akibat melihat perkara-perkara yang berjurus kepada pornografi tersebut. Menarik apa yang Prof. Mariani katakan ni tadi tahu, Sugi. Daripada menonton pornografi, ini sebenarnya merupakan titik punca bagaimana masalah ataupun gejala-gejala sosial yang lain terjadi. Betul. Dia macam chain effect seperti mana yang Prof. Mariani kongsikan tadi kan. Dia melalui, mungkin dia bermula dengan menonton video itu, tidak tahu apakah video itu sebenarnya. Selepas itu tidak ada kawalan, tidak ada pengawasan. Lepas tu dah ketagih. Daripada itu ada lagi satu implikasinya. Dan tadi Prof. Dr. Foni telah berkongsi antara implikasi-implikasi negatifnya. Mungkin Prof boleh kongsikan sebab katanya ia tidak bermoral, tidak ada kebaikan bila kita menonton. Implikasi negatifnya Prof Mariani pun dah kata mungkin gangguan seksual antara sebabnya, dan mungkin Prof boleh ulas lebih lanjut. Ya, saya tambahkan ya, disebabkan oleh pornografi ini yang menyebabkan individu tersebut berani untuk merogol. Ya, itu satu. Ya, saya juga menangani kes-kes ya Jabatan Kebajikan Masyarakat di mana seorang anak ya lepas menonton pornografi melakukan hubungan seksual dengan kanak-kanak special needs ya. Ya, ini juga jadi kes polis ya. Yang kedua ya, disebabkan oleh pornografi, pelajar universiti melanggan pelacur ya. Ini juga saya tangani masalah ini. Yang ketiga ya, kita dengar banyak berita-berita bahawa akibat pornografi juga ramai ya, lelaki-lelaki di luar sana melakukan seksual di luar tabii bersama haiwan ya dan sebagainya. Ini kesan daripada pornografi ini pelbagai yang menyebabkan ramai orang yang menjadi mangsa terhadap pornografi menjadi berubah tingkah lakunya. Bermula kita nampak ya badan dia sihat, tapi mentalnya tak sihat. Kita tak bersedia. Okey, baik. Prof Foni, saya tertarik nak menyentuh tentang perubahan karakter seseorang yang meletakkan dirinya di media sosial ataupun mereka yang sebenarnya ketagihan dengan pornografi ini. Tetapi sekejap lagi kita akan terus bertanyakan soalan itu kepada Prof Foni. Sebab sekarang ni kan, Sugi, kita nak mengajak penonton semua untuk melihat satu paparan berkenaan dengan pengakuan seseorang yang pernah ketagihan pornografi. Jom kita saksikan. Memulihkan kembali emosi selepas mengalami masalah ketagihan bahan pornografi bukanlah suatu perkara yang mudah. Ibarat peribahasa, sudah terhantuk, baru tergadah, kesal dengan tindakan sendiri yang kian memakan diri, Zairul Ahmad, 27 tahun, menceritakan kembali dirinya mula terdedah dengan bahan pornografi seawal 14 tahun sehingga memusnahkan pemikirannya sehingga ke hari ini. Sebenarnya saya dah ketagih dengan pornografi ni sejak di bangku sekolah lagi. Seingat saya dari umur saya 14 tahun. Dulu saya ingat lagi, zaman belum ada teknologi macam sekarang, memang belum ada lagi internet access. Jadi saya dengan kawan-kawan cuma boleh menonton cerita-cerita pornografi melalui CD atau dekat-dekat cyber cafe je lah. Sebab time tu curiosity memang sangat tinggi. Berbezalah dengan sekarang, semuanya jadi mudah, dengan hujung jari je semua boleh dapat. Tapi semua ni bermula daripada rasa ingin tahu je, sehingga ia akhirnya menjadi satu ketagihan buat saya. Ketagihan saya ni semakin menjadi bila dah usia saya mencecah lebih dari 18 tahun. Bila saya dah melangkah ke universiti, time tu orang cakap dah bebas.
dah tak ada pemantauan dari parents, bercampur dengan macam-macam jenis orang, sampaikan ia mendorong saya membuat perkara-perkara ni yang dilarang ni, macam maksiat dan sebagainya. Bila dah terlalu banyak menonton tu, sampaikan benda-benda yang berada di imajinasi saya pun saya ingin cuba merealisasikannya. Sebenarnya saya tahu benda ni salah dan rasa keinginan untuk berubah tu sentiasa ada, tapi orang kata pornografi ni dah macam dadah, jadi addicted, sampaikan saya dah rasa dah sebati dengan jiwa saya. Sebab once dah terjebak memang susah sangat nak keluar. Kadang-kadang tu saya cuba untuk tak nak fikir pasal benda ni and decide nak keluar dari ketagihan dengan buat aktiviti macam bersukan. Kadang-kadang tu cuba untuk busykan diri, dan bukan nak banggakan diri ke apa, tapi bab soalannya semua memang saya dah jaga. Cumanya benda ni cuma boleh tahan dalam masa 2-3 bulan je. Lepas tu saya akan kembali menonton lagi semua benda ni. Sebab kalau tak tonton tu jiwa saya tak tenang, saya akan jadi resah. Sekarang ni saya boleh katakan yang saya masih lagi cuba untuk memperbaiki diri. Masih lagi cuba untuk lawan dengan diri sendirilah, kawal nafsu sendiri. Sebab saya pun ada buat keputusan untuk dapatkan kaunseling dan sekarang masih lagi lah ongoing terapi. Awal-awal memang malu nak jumpa pakar kaunseling, tapi saya cuba tepis rasa malu tu. So sekarang ni saya cuba minta doakan saya dapat keluarlah dari buat perkara-perkara yang terlarang ni, sebab saya pun dah penat. Okey, kalau kita dengar pada apa yang dikongsikan oleh individu itu tadi, bermula pada umur 15 tahun dan dia berkata yang dia curious, perasaan ingin tahu itu. 15 tahun Prof Mariani, perasaan ingin tahu. Okey, dah kira remaja, betul? Tapi kalau ada kanak-kanak yang lebih muda, 7 tahun, 8 tahun pun sudah mula menonton video-video lucah termasuklah pornografi. Dan mungkin Prof boleh kongsikan, adakah kanak-kanak ini sebenarnya tahu apa yang mereka menonton ataupun sekadar something yang menarik lah, tengok je lah. Baik, kalau kita tengok kanak-kanak yang berumur 7 tahun itu sesuatu yang baru. Ya, dia seolah-olah melihat cerita Upin Ipin ataupun mana-mana kartun-kartun yang lain. Jadi satu yang menyeronokkan, mungkin ada nama-nama kartun lain lagi ya, itu yang saya ingat di kepala saya. Jadi apabila mereka telah menonton, melayarinya itu, dia seolah-olah melihat satu penceritaan yang sangat menghiburkan. Okay? Dan mereka tidak tahu itu adalah salah. Ya? Dalam satu pemerhatian kaji selidik yang telah saya dan beberapa rakan lakukan, ya, dan kadang-kadang apabila mereka telah melayarinya dan mereka akan menggunakan platform ini sebagai berinteraksi dengan individu kanak-kanak lain. Jadi di situlah akan berlakunya orang kata gejala-gejala negatif sosial yang berbau seks. Ya, mungkin dia telah melakukan seks di sekolah menggunakan video yang telah mereka tonton. Jadi ini yang kadang-kadang yang membimbangkan, ya, kerana kanak-kanak ini menganggap perkara itu satu yang baik. Sebab itu tadi saya katakan perlu pemantauan daripada orang dewasa, perlu ada nasihat daripada sama ada ibu bapanya, sama ada abang atau kakaknya, malah guru-guru di sekolah juga memainkan peranan yang penting. Kita nak cuba kurangkan gejala negatif social seks ini. Begitu juga dalam aspek gangguan seksual di mana-mana institusi pendidikan maupun di tempat kerja. Malah dan gangguan seksual ini juga dilakukan oleh orang-orang dewasa yang pada awalnya mereka daripada kecil lagi memang ketagihan melihat pornografi seperti yang Dr. Foni sebut tadi. Jadi ini yang kadang-kadang perlu kita elakkan. Okey, baik. Dan Prof, apa yang Prof katakan tadi tu kan, saya mengingatkan saya tentang satu video yang pernah tular ataupun viral beberapa tahun yang lalu dalam tempoh PKP juga sebenarnya, yang mana seorang kanak-kanak ini menonton video lucah di tempat awam dan sempat dirakam oleh bystander ataupun orang yang di belakangnya.
Pertama sekali, kanak-kanak perempuan menonton video lucah di tempat awam. Jadi persoalan yang macam Sugi tanyakan tadi tu, mungkin sebenarnya dia tak tahu pun apa itu pornografi dan apa video yang ditontonnya itu. Tiada pengawasan. Betul, tiada pengawasan, dan mungkin dia juga melihat itu disebabkan oleh orang-orang di sekelilingnya yang menonton benda yang sama, dan ini sangat-sangat merisaukan, ya Prof. Dan tadi sebelum kita saksikan video pengakuan oleh seseorang yang pernah menonton ketagihan pornografi ni kan, saya ada bertanya kepada Prof tentang karakter individu-individu ini. Sebenarnya bagaimana kesan daripada ketagihan pornografi ini kan Prof membentuk karakter yang cukup negatif buat seseorang yang ketagihan pornografi? Bagus pertanyaan Waina itu tadi ya, Yana ya. Kalau kita tengok tadi video normal, ya, tapi the thinking is problem. Ya. Normal dia punya penampilan, tapi mental thinking dia berbeza. Okey. Tapi kita kalau keluarga kita akan tahu. Kalau anak kita mengalami ketagih ya pornografi ini, dia tak terurus. Dia tak terurus dan dia suka mengurung diri, dan dia juga sentiasa paranoid ya. Takut mak ayah tahu apa yang dia buat. That's why dia kadang-kala dia menjadi antisosial. Ya, that's why dia kadang-kala dia hanya mementingkan diri dia. Ya, sebab bukan senang ya menghadapi orang yang sebegini. Ya, cuba kalian bayangkan 3-4 kali dalam seminggu melayari laman-laman pornografi ini, ianya akan mengganggu awak punya kognitif, ya, dan juga kita punya emosi. Ya, emosi. Kita jadi terisolasi dengan orang luar, ya. Tapi tertarik dengan Datin Mariani tadi nyatakan, ya, betul ya. Bermulanya dari kanak-kanak dulu. Sorry saya potong sikit ya kepada yang tadi. Berdasarkan pemerhatian saya, kadang-kadang ibu-ibu muda ni ya, parent muda ni membiarkan anak dengan gadget tadi kan, ya. Terlalu awal. Umur 2 tahun kita bagi gadget supaya tak meragam, kita beri dia untuk kesenangan, ya. Benda-benda ni akan membawa sampai ke besar. Kita jadi leka. Ya, kita jadi leka dan kita jadi merasa tak apalah, tak ada apa pun, tak ada apa. Yana tadi cakap ada kes melayari, kadang-kadang dia pop up ya. Ya, pop up anak-anak apa ni? Mulanya dia tak faham. Lama-lama dia jadi faham. Benda tu berkali-kali ya dalam psikologi, dalam teori behavioral stimulus respon, sebanyak kali stimulus itu berlaku, maka dia akan memberi respon yang berbeza. Jadi saya kata tidak ada satu pun kesan positif daripada pornografi ini, baik kanak-kanak, remaja, orang dewasa. Ya, sebab apa? Kalau suami yang mengalami pornografi ini, dia boleh jadi mandul, ya. Dia tak ada keinginan dengan isteri dia. Ya. Ini yang berlaku, ya. Dan juga saya juga certain suami ini dia fantasi seksualnya jadi liar, ya. Very berbeza dengan orang normal. Sebab dia nakkan apa yang dia tengok tu dia akan buat dengan isterinya. Ini sangat menyakitkan. Ya. Saya rasa perlunya ya psikoseksual ni pada awal kanak-kanak, ya, supaya mereka tahu apa yang boleh disentuh, apa yang tidak pada anak-anak. Sebab ini akan even though anak lelaki dan anak perempuan. Betul. Ya, I'm a psychologist yang merasa bahawa kalau dulu muda anak saya lelaki saya peluk macam tak boleh. Kita kena ada barriers. Peluk anak lelaki dan anak perempuan tak sama. Sebab dia akan seperti Datin cakap tadi, desire. Jadi dia ada keinginan, ya, untuk ialah dah besar, puberty, ya, remaja. Ya, jadi inilah mengapa kita perlu ada education for the sexuality ni. Dan tadi seperti mana Prof dah katakan, kanak-kanak, remaja, dewasa, tidak kira umur, usia, ia akan memberikan implikasi yang negatif. Tapi di sini Prof Mariani dan juga Prof Foni, bukan untuk menegakkan keadilan mereka yang menonton pornografi, tapi bolehkah juga kita lihat dari sudut, sekarang ni pun banyak aplikasi untuk mereka mendedahkan diri mereka dari sudut seksual. Adakah mereka ini sebagai si pelaku yang mendedahkan diri ataupun menonton pornografi mengalami masalah mental, mungkin sunyi, tidak cukup kasih sayang? Mungkin Prof Mariani boleh ulas.
Okey, sebenarnya masalah mental itu kita lihat kepada kesejahteraan mental ya. Kita tidak kata masalah mental sebab mereka ni tidak gila. Mereka ni waras ya. Cuma sekarang kesejahteraan mental mereka terjejas dengan adanya seperti apa yang Prof Foni sebut tadi, fantasi-fantasi liar sehingga dengan pasangan sendiri pun tidak mahu melakukan aktiviti seksual yang halal tu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, apa yang patut kita buat adalah tadi Prof Foni ada sebutkan kanak-kanak, remaja, dewasa ya. Kita jangan lupa saya ini juga kaitkan tidak kira status juga. Tidak kira sama ada dia ini seorang yang orang kata ada gigi, tak ada gigi. Tak kita ya. Ataupun orang itu pakai topi atau tak pakai topi. Topi yang bagaimana. Dorongan nafsu seksual itu tetap ada. Betul. Jadi kalau kita lihat pornografi ini, dia satu-satu yang sangat-sangat membimbangkan yang perlu dikawal oleh ibu bapa. Tetapi ibu bapa tidak boleh kawal sepenuhnya sehingga tidak boleh menggunakan gadget tersebut kerana dalam keadaan dunia teknologi ini mereka perlu juga diberikan gadget tersebut. Cuma pemantauan itu lebih kepada yang sepatutnya. Baik, sebenarnya membeli, menjual bahan-bahan lucah dan sebagainya termasuk pornografi itu adalah salah di sisi undang-undang. Betul. Ini seseorang itu harus beka dengan undang-undang yang ada di negara kita, terutama Suruhanjaya Komunikasi Malaysia kita. Malah mereka juga telah menyekat beberapa laman sesawang yang terarah kepada pornografi tersebut. Jadi dengan kata lain, ibu bapa perlu memantau anak-anak mereka, tapi mereka perlu menggunakan gadget tersebut untuk tujuan proses belajar dan sebagainya. Saya tertarik dengan apa yang Prof Foni kata tadi ya. Kadang-kadang minda mereka ini terjejas sehingga orang kata itu otak biru lah tu, otak biru lah tu. Otak mereka tak rosak. Cuma minda mereka itu diisi di dalam ingatan jangka pendek membawa kepada ingatan bekerja proses itu dengan elemen-elemen lucah yang dalam diri seseorang manusia itu memang telah ada hormon-hormon yang boleh merangsang nafsu seksual. Sebab itu kita tidak mahu berlaku pengantunan kanak-kanak. Pengantunan kanak-kanak ni maksudnya ada seseorang yang cuba untuk melakukan grooming kanak-kanak dalam aktiviti sosial ini yang asal usulnya adalah daripada pornografi itu. Baik. Jadi seperti yang Prof katakan, pengawasan itu perlulah, Yana. Betul. Dan kita dah faham dah tentang bagaimana pornografi ini memberi kesan negatif kepada masyarakat kita. Dan di hujung perbincangan kita ni, Prof Foni, mungkin boleh memberikan input tentang tanggungjawab kita sebagai masyarakat, khususnya kepada ibu bapa. Secara ringkas, apa yang boleh kita lakukan supaya masalah pornografi ini tidak berpanjangan dan dapat kita hentikan? Saya setuju dengan Prof Datin ya. Kita sebagai parents, ibu bapa, kena kawal lah aktiviti anak kita. Itu satu. Yang kedua, sebaiknya kita sentiasa memberikan kondusif ya dalam keluarga kita, kasih sayang tu ya. Jadi anak-anak ni merasa dia suka duduk di rumah dengan cara yang baik. Yang ketiga, iaitu spiritual. Kita harus ada perasaan bahawa ini salah, dosa dan ini tak boleh. Ya. Dan yang keempat juga, kalau ada dalam keluarga kita yang mengalami masalah itu, cepat-cepatlah bawa ke pakar psikologi. Jangan biarkan. Jangan ada rasa malu. Dan jangan rasa takut. Jangan rasa takut. Kita akan bantu. Ya, kita akan bantu kerana kita ada beberapa terapi yang boleh membantu ya mangsa-mangsa atau klien yang sebegini. Jadi ada solusinya, bukan sahaja buat kanak-kanak, sebab ada dalam kalangan dewasa yang ketagih pornografi sehingga meruntuhkan institusi keluarga mereka. Jadi seperti yang Prof katakan tadi, tak payah risau, jangan takut sekiranya anda antara mangsa, cari solusi, dapatkan terapi. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Foni Damiati Hutagalong dari Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Juga terima kasih kepada Datin Profesor Dr. Mariani Matno, pakar psikologi kanak-kanak Universiti Segi. Terima kasih banyak-banyak. Dan dalam membentuk anak-anak ni kan, orang kata macam menarik rambut dalam tepung. Rambut tak putus, tepung tak berserak. Kalau bagi gadget, jangan sampai tiada pengawasan. Kalau tak bagi pun tak boleh juga. Betul, setuju sangat. Baik.